Okey, jom kita mulakan topik kita pada hari ini ialah membina tulang yang kuat. Okey, apabila kita sebut tentang tulang, apa pada fikiran anda? Semestinya lah gambar yang ada di skrin ini, gambar tengkorak, gambar rangka tulang dan sebagainya. So, bila kita cakap pasal bab-bab tulang ini, ramai yang apa kata ya, ramai yang tak ambil bab ni sebagai bab yang kurang penting. Bab yang kurang penting ya. Bila sebut tentang kalsium, mereka kata, alah, tak payahlah nak makan kalsium. Ya? Tapi kita kena perlu tahu kenapa ya bila kita semakin menua ni, tulang senang rapuh, tulang senang patah. Jom kita tengok statistik di sini. Okay. Nampak tak keratan statistik ini? Akbar ya dalam di bulan Mac ini 2023 ni, di mana kajian menunjukkan 40% rakyat Malaysia kita ni apa kata ya, mengalami masalah sendi dan tulang. Okay. So, ini senang terjadi ya di kalangan warga tua. Bila terjatuh je, tulang retak dah. Tulang dah rapuh dah. Kenapa tulang senang rapuh dan retak? Jom kita tengok gambar di sebelah kiri. Kiri anda tu. Okay. So, ini nampak tak? Dia kata banyak warga tua ni, ramai warga tua di mana mereka tidak tahu ada osteoporosis. Osteoporosis tu apa? Di mana keadaan tulang anda sudah longgar, sudah rapuh, sudah poros. So, ini keadaan tulang yang mana normal. Yang kita normal yang kuat. Okay. Bila tulang sudah poros, sudah macam longgar, okay, nampak tak? Dia punya binaan, dia punya ikatan tu semua sudah macam rapuh, dah jauh tu, tulang senang patah. So, bila terlenggar sikit, misalnya di bucu meja tu, pun senang rapuh, tu senang patah. Ataupun terjatuh sikit tu dari tangga misalnya, pun senang rapuh. Okay? So, osteoporosis ini juga dikenali sebagai silent killer. Mereka tidak tahu ya, tadi ada mention silent killer, dan bahawa mereka ada osteoporosis dan hanya ketahui apabila terjatuh dan tulang patah bila pergi hospital rawat. Cek ada osteoporosis. So, osteoporosis bab ini jangan ambil ringan. Khasnya di mana National Osteoporosis Foundation mendapati 1 dalam 3 wanita ni, 1, 2, 3, okay, kalau ada 2 bestie saya ni, mungkin saya akan terkena dapat osteoporosis. So, tulang senang rapuh. Okay. Dalam kalangan lelaki ni, 1 dalam 5 tu akan dapat osteoporosis. So, dia sangat ramai yang senang dapat osteoporosis. Khasnya di mana wanita selepas waktu menopause. So, kita tengok kenapa waktu menopause tu simpanan kalsium tu berkurangan. Kita akan tengok ya. So, di waktu mana yang paling sesuai untuk membuat simpanan kalsium ni? Simpanan kalsium ni umpama, tengok dalam graf ni, umpama anda menabung dalam bank. Faham tak? So, bila kita menabung pada usia yang muda dan kita dah usia tua tu, kita simpanan kita tu mencukupi. Sebab macam kita menabung tu, kita akan keluarkan duit untuk buat pembelanjaan kan. So, dalam tulang kita pun dia akan masuk kalsium dan dia keluar juga. Okay? Tarik kalsium dia keluar disebabkan hormon dan sebagainya faktor-faktor lain. So, kita kena buat simpanan dulu. So, bila buat simpanan? Bila masa terbaik buat simpanan? Bila usia dalam 9 hingga 14 tahun. This is very good tuju di simpanan. Pada masa ini, for the parents ya, kat luar sana, parents kat luar sana, ibu-ibu, pastikan anak anda ni mendapat amount kalsium yang mencukupi setiap hari. Sebab pada waktu ini adalah waktu rapid growth, perkembangan yang sangat cepat. Okay? Banyak bone akan dibina. So, you akan nampak kalsium bone density tu naik. Okay? Di mana waktu ini waktu terbaik buat simpanan.
So kita tahu kan kita buat simpanan wang pada usia muda. So you buat simpanan tu pada usia muda juga. Okay. Pada umur 30 tahun, simpanan anda akan berkurangan. Okay. So di mana uh, body kita tu, badan kita ke stop buat membina tulang. Okay. Dan tulang tu, bone loss tu semakin berkurangan. Akan start bone loss. Okay. So you tengok usia 30 hingga 50 tahun. Okay. Then yang ni, usia ni pula juga you kena maintain. Kena rajin ambil suplemen kalsium kalau anda tak suka jenis yang tak suka minum susu. Kena juga. Dan wanita mengandung, nanti kita tengok golongan mana yang perlu. Hanya perlu ambil kalsium. Okay. Dan pada umur 50 ke atas tu, bagi wanita tu, sebab perubahan hormon, menopause, dia akan lebih cepat hilang kalsium. Okay, 60 lagi pun akan kurang sikit. Tapi pada untuk lelaki tu, umur 70 tahun mula hilang kalsium. So that's why you akan nampak tadi statistik tu, 1 dalam berapa orang? 3 orang wanita tu akan mengalami osteoporosis. Dan untuk lelaki tu 1 dalam 5 lelaki. Okay, so wanita pastinya ya, you and I. Okay, for the ladies out there, ibu-ibu, makcik-makcik, semua kena jaga kesihatan tulang kita tu. Okay, so you akan nampak, okay, yang ni bila kita nampak dalam keratan tulang tu, kerata boleh nak bawa tulang tu, so you nampak, saya tunjukkan dalam gambar. So, you akan nak normal bone, tengok dia. Dia punya density, semua tu sangat bagus, okay. Dan kalau sudah ada loss tu, ada kekurangan, okay, bone loss dah, start kehilangan tulang, kehilangan kalsium, dia akan kurang dan bila kita sebut tu tulang rapuh tu berkaitan dengan osteoporosis. Okay. So osteoporosis ingat tu silent killer. Dia tak bagi simptom. Takkan bagi simptom, oh I sakit. Lepas tu, dapat osteoporosis. Okay. Tapi kita boleh mula jaga, pastikan diet ada cukup kalsium untuk kita jaga kesihatan tulang. Okay, jom kita tengok kenapa I sebut kesihatan tulang penting. Kenapa osteoporosis tu a silent killer. Okay. So, peranan tulang dalam badan kita tu, number 1, dia menyokong badan kita. Okay, dia menyediakan struktur dan melindungi organ penting. Okay. So, kita tahu kenapa dia sangat penting untuk menyokong badan dan menyediakan struktur. Sama seperti ini, sama seperti asas yang kukuh. Ya, bila kita nak membina bangunan yang sangat kukuh dan yang sangat kukuh tu, tulang yang sehat tu sangat penting untuk tubuh yang kuat, untuk tubuh kuat dan tahan lasak. Okay. So tulang kita tu berfungsi sebagai rangka asas di mana seluruh tubuh manusia tu dibina. So dia sama seperti tiang dalam bangunan. Okay. Tulang kita sama seperti tiang dalam bangunan. So dia memberikan kestabilan dan integriti struktur tersebut. So tulang yang sihat penting untuk kesejahteraan keseluruhan tubuh kita. Selain itu, organ penting badan. Okay, so sebagai contoh ni, tengkorak melindungi otak kita. Okay, dan tulang rusuk, kalau nampak dalam gambar ni, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru dan ginjal sebagainya. Dan bahagian pelvic ini dia pula melindungi pundi kencing dan organ reproduktif. So that's why, itu kenapa ya tulang sangat penting. Nombor 1, melindungi organ penting, menyediakan struktur badan kita tu. Okay. So that's why dia sama seperti asas kepada tubuh badan yang sihat. Okay. So ramai yang tanyalah, okay, untuk tulang tu, tulang kuat tu, apa nutrien yang penting? Saya pasti ramai yang sudah tahu dah. Okay, bila sebut tulang yang kuat, gigi yang kuat, apa yang perlu? Kalsium. Okay. Kalsium, vitamin D dengan protein juga penting. Okay. So kalsium ni penting untuk mengekalkan kekuatan tulang tersebut dan untuk membuat untuk prevent ya, untuk mengelakkan osteoporosis daripada terjadi. So apabila badan kita kurang kalsium atau diet anda kurang kalsium tu, so badan akan mengambil kalsium dari tulang anda ya untuk
fungsi dia. So dia akan menyebabkan tulang semakin lemah dan ini meningkatkan risiko tulang patah. So bila kita sebut pasal vitamin D, datangnya dari mana? Senang, dari cahaya matahari. So vitamin D ini dia boleh convert bila dapat boleh convert kalsium dari makanan kita tu untuk diserap dalam badan kita. So dia dapat menguatkan tulang kita. Okay. So that's why vitamin D selain untuk immunity, dia sangat bagus untuk dalam penyerapan kalsium pada tulang kita tersebut. Okay. Dan lagi satu, protein juga sangat penting ya, sebab kajian menunjukkan diet yang kaya dengan protein ini adalah berkaitan ya dengan kekuatan tulang yang lebih baik dan mengurangkan ya mengurangkan kehilangan tulang, okay? Dan juga mengurangkan risiko tulang patah. Okay? So dari mana dapat protein? Nampak gambar lah. Okay? Telur, daging, ikan, kacang, tofu dan sebagainya. So kalau tak tahu mana dapat protein tu, forever ada protein. Boleh, anda boleh komen ya. Boleh je komen apa protein ya. Protein, produk protein dalam forever. Okay. Dan kita sudah ada kalsium. So kita ada protein, satu kombinasi yang sangat bagus. Jom kita tengok. Okay. Tadi saya sebut osteoporosis tu silent killer. Dia tak ada simptom. Tapi dari badan kita, kita boleh tengok apa tanda-tanda badan kita kurang kalsium. So dari sini kita boleh tahu bila tanda kurang kalsium tu kita kena start ambil diet tinggi kalsium atau ambil kalsium suplemen. Yang paling bagus tu of course ambil kalsium suplemen sebab itu boleh memberikan kesan yang lebih cepat. Okay? Kesan yang lebih cepat. Sebab kalau nak ambil let's say diet tinggi kalsium ni anda kena minum banyak susu, kena makan banyak protein, bukan makanan keju, cheese and sebagainya. Okay. So number one, kita nampak gigi reput. Gigi senang reput. Okay. Nombor dua, selalu je kejang otot. Dan tiga, kuku rapuh. Nampak je kuku sangat brittle, sangat senang rapuh. Bila tumbuh dia rapuh macam tu. Nombor empat tu denyutan nadi tidak tetap dan juga senang keletihan. So ini sangat penting ya untuk detect lah. Macam detect tu tanda-tanda kurang kalsium. Tapi bila sebut pasal denyutan nadi tidak tetap tu pun kena check jugalah. Sama ada tu berkaitan kalsium ke atau masalah kolesterol ke, masalah jantung dan sebagainya. Tapi yang paling common kita nampak ialah gigi reput, kuku rapuh, kejang otot dengan keletihan. Misalnya saya dengar cerita, biasanya sini ada ibu-ibu tak? Ada ibu-ibu yang baru yang ada anak-anak kecil ke, yang dalam pantang ke baru bersalin. Penting, sangat penting bila you mengandung, kena pastikan kalsium sangat mencukupi. Sebab ada pernah dengar lah kawan, so ibu ni tak percaya ambil kalsium ya, dia tak percaya ambil kalsium waktu pregnant. So bila dia sudah so sepanjang waktu pregnant dia ambil kalsium. So bila sudah bersalin dah, anak tu masih kecil, gigi dia berkata patah, gigi dia patah, senang patah. So kenapa kita perlu ambil kalsium? Sebab kalsium ini provide this calcium supplement to our bones, then to our baby juga. So bila you tak ambil kalsium, dia tak ada source lain, baby akan ambil kalsium dari tulang you. So that's why pernah seringkali ada yang kalau tak cukup ambil kalsium, gigi patah lah, gigi longgar lah selepas bersalin. I rasa ada juga yang pernah dengar kan macam tu. So you boleh komen je. Dengar sikit cerita, I nak tahu berapa ramai yang pernah dengar. Okay. Yang mana tu ibu mengandung tak ambil kalsium mencukupi ke tak? Tak percaya pada kalsium, tak ambil kalsium, ada masalah ini. Sebab kalsium tu, baby you ambil kalsium dari tulang you. So that's why sangat penting sebelum masa mengandung ambil kalsium
Selepas tu pun kena ambil kalsium lah, please. Okay, sebab tadi kita kata women start to have bone loss, okay, 30 tahun ke atas. Lebih teruk lagi 50 tahun ke atas. Okay, jom kita tengok siapa yang perlu kalsium. Okay, tapi siapa yang perlu kalsium? Ingat ya, badan kita tidak menghasilkan kalsium dengan sendiri. That's why you perlu ambil kalsium dari makanan, dari diet you. Okay, badan kita tak hasilkan kalsium ya. So kita kena ambil dari makanan. Okay, so jom kita tengok siapa yang paling perlukan kalsium. Ibu mengandung, ibu yang menyusu. Okay, so kalsium juga dapat menyumbangkan selain daripada tulang rapuh, osteoporosis, risiko dia mengurangkan risiko kejang otot, kejang kaki juga. Okay, untuk warga emas sangat perlu tak? Tadi kita nampak kalsium cycle kan? So 50 tahun ke atas tu kita kena buat prevention. Ha. So ini dapat memastikan ya tulang gigi kuat. Risiko osteoporosis tu pun berkurangan. Dan bagi mereka yang senang letih ataupun ya nak dapatkan kualiti tidur yang sangat bagus. Ingat kualiti tidur tu pun sangat penting untuk kesihatan keseluruhan kita. So kalsium juga dapat membantu tingkatkan kualiti tidur, melegakan masalah migraine dan sakit kepala ya. Okay, so ini golongan yang sangat perlukan. Selain tu vegetarian yang ambil vegetarian tu perlu ambil kalsium suplemen juga. Okay. So, kita sekilas pandang tengok sumber kalsium ya. Dari gambar ni dah tahulah. Okay, sumber kalsium je contoh susu, keju, produk tenusu, sayuran yang hijau-hijau tu macam brokoli, bayam, okay. And then produk soya, fix dan badam, almond, okay. Biji chia dan ubi keledek. Contoh sumber kalsium dari diet. Akan tetapi ingat ya, kita tak semestinya dapatkan kalsium yang mencukupi dari diet jika diet kita tidak seimbang. Okay. Sumber vitamin D. So kita ni jarang nak berjemur di bawah matahari kan? Sebab kesibukan kerja, kita tak ada peluang juga kan. Okay, so sunshine vitamin tu yang free tak dapat. So you kena dapatkan daripada makanan juga sumbernya. Salmon, mackerel, ini ikan-ikan tu. Kuning telur juga sangat tinggi dalam vitamin D. Juga penting ya, okay. So jangan takut ya bahawa telur tu boleh meningkatkan kolesterol. Ini cerita dah lama, okay. Cerita sekarang ni telur is okay. You boleh ambil 2 hingga 3 biji telur seminggu is fine. Kalau nak ambil hari-hari is fine, okay. Because telur memberkatan protein. Selain itu kuning telur tu dia tinggi keratin. So sangat bagus untuk mata dan lecithin juga. Dan dia juga apa kata sumber vitamin D, okay. Dan cendawan shiitake tu pun bagus juga sebagai sumber vitamin D. Okay. Contoh magnesium. Magnesium ni sangat penting ya dia untuk mengurangkan kejang otot juga. So especially pregnant ibu yang mengandung ni sering kejang otot. You cuba ambil calcium supplement forever. Nanti saya terangkan mana bestnya. Kenapa best supplement forever ini? Okay, sebab ada magnesium. So dari mana ada magnesium? Bayam lah, dark chocolate lah, avocado, badam bijirin dan yogurt. Okay, so ini sumber dari magnesium yang boleh anda ambil. Okay, jom. Kali ini saya nak cerita pasal forever calcium kita. Jeng jeng jeng. Forever calcium kita. So apa kelebihan forever? Dari segi sini, okay. So yang pertama ya, mungkin di sini ada FBO daripada Singapura. So nak just jelaskan di sini, kita punya formula ni dengan Singapura tu hampir sama. Akan tetapi dari segi jenis kalsium yang kita gunakan tu ada perlainan sedikit disebabkan regulatory di sini tu berlainan daripada Singapura. So kita guna formula Europe, EU, Singapura punya guna Singapura punya formulation. Akan tetapi usah bimbang, fungsi dia masih sama. Membekalkan kalsium, vitamin D, vitamin C, magnesium kepada anda. Okay. Jom kita tengok yang Malaysia punya. Sebab hari ini kan lepas hari ini kita akan launch kalsium. Okay. So that's why kali ini I buat training lebih awal. So that's untuk anda kenali kalsium.
ada masa dan anda boleh promote juga kalsium kita, okay? Okay, so kita punya ada 3 jenis kalsium. Okay, 3 jenis kalsium ya. Pertama kalsium citrate, kalsium karbonat, kalsium bisglycinate. Okay, ini memberikan kalsium citrate dan karbonat ni membekalkan ya kalsium yang cukup pada badan kita. Kalsium yang cukup. Okay, ini sumber kalsium di mana dia bekal elemental kalsium dia tinggi. Okay, dan kita tambah kalsium bisglycinate ini untuk membantu dalam penyerapan kalsium sebab kalsium jenis ini senang diserap oleh badan kita. So kita ada buat consideration lah. Okay, selain daripada jenis kalsium, sebab setiap kalsium ni membekalkan kalsium yang tersedia ada untuk penyerapan tu berlainan, percentage di berlainan. So kita ambil yang tinggi sekali. Okay, and after that kita juga ambil jenis kalsium yang dapat untuk membantu penyerapan dengan lebih berkesan. Calcium bisglycinate. Okay, so we use 3 types of calcium ya. Ingatnya 3 jenis kalsium. Okay. Dan selain itu, kita ada 7 nutrient. 7 nutrient yang membantu ya dalam penyerapan kalsium untuk kesihatan tulang anda. Okay. Selain daripada kalsium tu, kita ada magnesium, zinc. Yang sini zinc ya. Magnesium, zinc. Vitamin C, vitamin D, manganese, copper, cuprum dan kalsium. Jom kita tengok. Okay. Kita punya kalsium bukan just kalsium. Bukan sekadar kalsium. Bukan kalsium saja dalam kita punya Forever Calcium Plus ini, okay? Kita ada kalsium, of course ada manganese lah. So kalsium kita tu bahan asas untuk tulang kita yang kuat, okay? Magnesium dia pula membantu vitamin D berfungsi dengan baik. So vitamin D pula membantu penyerapan kalsium di usus kecil. So kalsium, magnesium, vitamin D ini rakan, 3 rakan tu terbaik. Best friend, mesti ada kombinasi ini untuk membantu dalam penyerapan kalsium di badan kita. Kalau setakat kalsium tu dia tak mungkin dapat serap dengan lebih berkesan dan lebih baik. So you kena ada kombinasi ini, kalsium, magnesium, vitamin D, ingat. Okay. Tetapi kita punya bukan sekadar kalsium, magnesium, vitamin D. Okay. Kita ada lagi tambah vitamin C, zinc, manganese, cuprum. Okay. Jom kita tengok. Okay. So vitamin C ni kita tahulah dah. Okay. Immunity anda tahu dah. Tapi juga vitamin C tahu anda. Tahukah anda? Dia sangat penting untuk penghasilan kolagen. Okay. So this is very good for collagen synthesis di badan kita. So di antara tulang kita pun ada sendi. So dia dapat membantu untuk sendi kita juga. Okay. Dan zinc juga. Zinc ni dia ada fungsi dia utama selain daripada immunity ya. Okay. Dia mengawal auto activity osteoblast. Osteoblast ini adalah sel bertanggungjawab untuk membina tisu tulang. So selain kita buat prevention, kita buat absorption, kita buat building the cell tulang, cell tissue. Kita membina cell tissue. Okay. So manganese pula dia untuk sintesis proteoglycans ni penting untuk struktur dan fungsi tulang juga. Okay. Dan cuprum dia ada berkaitan dengan pembentukannya protein silang dalam kolagen juga. So dia menyumbang pada kekuatan tulang. So tulang tu kita pasti kena kuat. Okay, kita kena kuat ya. Tulang yang sihat tu pula kena kuat juga. So that's why kita punya Forever Calcium bukan hanya kalsium. Ada juga mineral-mineral 7, termasuk 7 jenis nutrient, termasuk kalsium ni yang sangat penting untuk pembinaan tulang yang kuat dan sihat. Okay. So faham ya so far? Okay. So kita tengok cara ambil dia. Okay. Cara makan dah. Okay. Cara makan. So di sini saya tekankan satu tablet kalsium kita tu ada 200 mg kalsium. So you boleh anggarkan dalam you boleh ambil 2 tablet 2 kali selepas makan. Kalsium kita ni kena jenis ambil selepas makan ya. Ingat after food, after meal. Selepas makan 2 tablet 2 kali sudah cukup ya. So kalau 4 tablet dalam 800 mg kalsium. So kalau you punya diet ada juga tinggi dalam kalsium, so you boleh ambil dalam 4 tablet lah. So untuk compensate the balance. Okay.
let's say kalau you perasan you tak suka minum susu, tak suka makan keju, tak suka apa kata makanan yang saya sebutkan tadi, you kena ambil 5 tablet. Especially you dah dewasa 30-40 tahun ke atas, you kena ambil 5 tablet. 5 tablet membekalkan 1000 mg kalsium. Dan juga ibu-ibu yang mengandung, ibu yang menyusu, warga tua tu, please ambil 5 tablet ya untuk mencukupi saranan kalsium iaitu 1000 mg kalsium sehari. Okay, ini sangat penting sebab kita nak buat prevention. Kita nak buat prevention daripada kena osteoporosis ya. Okay. So bila masa yang sesuai dah cover tadi ya. So selepas makan, so kita sangat sarankan kalau anda baca ya, so kita tak sarankan apa kata kita tak galakkan tak galakkan you ambil kalsium lebih daripada 500 to 600 mg pada satu masa. So misalnya you ambil 200 mg satu tablet tu, kalau 2 tablet dah 400 mg sudah cukup. Okay, sudah cukup dalam 400 mg pada 400 mg dalam satu masa. So kalau anda tanyalah, kalau ambil 5 biji tu macam mana nak makan? Okay, you boleh ambil 2 pagi, okay, 1 kat lunch, makan tengah hari, dan 2 kat malam. So, you boleh spread out untuk 5 biji, okay. So, kenapa ya tak boleh ambil banyak sangat daripada lebih daripada 5 atau 600 miligram? Sebab badan kita tak dapat nak serap dengan banyak tu, okay. Dan selebihnya akan dikumpulkan melalui air kencing. So, membazirkan. So, kita ambil amount badan yang kita dapat serap, dan kita apa kata kita ambil pada 2-3 kali sehari. So that's why boleh memastikan penyerapan kalsium tu sangat efektif dan badan anda mendapat kalsium yang secukupnya. Okay. So tadi ada mention siapa yang perlu ambil kalsium ya. Wanita selepas menopause, sebab kita wanita selepas menopause ni sudah mengalami kekurangan penghasilan estrogen. Okay? So estrogen ni ada kaitan dengan kehilangan tulang dalam badan kita. So that's why kalsium supplement ni sangat kita sarankan pada golongan yang ini. Okay. Nombor 2, warga emas. So, warga emas, kenapa warga emas ya? Sebab apabila kita semakin menua di penyerapan nutrien daripada diet kita, makanan kita akan kurang juga kan. So that's why risiko untuk dapat tulang patah dan sebagainya juga meningkat. So calcium supplement dapat meningkatkan kekuatan tulangnya, bone density. Apa kekuatan tulang? Kepadatan tulang. Kepadatan tulang pada warga emas. Okay. Vegan dan vegetarian ni sebab mungkin kebanyakan mereka ni mengalami kurang ambil makanan yang tinggi dalam produk tenusu. Setengah tu vegan tak ambil produk tenusu. So that's why dia kena ambil kalsium supplement ya juga. Okay, breastfeeding, ibu yang mengandung, ibu menyusu tu sebab keperluan kalsium meningkat ya untuk ibu dan baby, untuk fetus tersebut. That's why kalsium sangat penting untuk number 1 untuk bone development, perkembangan tulang, okay, untuk fetus, okay, baby ya, dan number 2 untuk ibu, tulang ibu tersebut. So you ambil kalsium tu untuk 2 orang ya. So that's why untuk ibu mengandung, you kena ambil keperluan kalsium you sebanyak 1200 mg sehari. 1200 mg sehari, lebih banyak. Okay? So kalau kita ambil untuk fiber calcium, kita ambil dalam 6 biji lah. 6 biji. Okay? So untuk siapa yang tak sesuai ambil ni, yang ada tinggi tahap kalsium dalam darah dan ada sejarah batu karang tu kena berhati-hati dan tidak sesuai untuk ambil kalsium ya. Okay, jom kita tengok persijilan kalsium kita. Of course kita ada halal, okay, alfangga, halal dari alfangga, kita bebas gluten dan ada kosher juga. Okay, lagi kita akan di sini saya akan buat peringatan ni. Okay, kita dah ambil kalsium, okay, kalsium suplemen, okay, dan sebagainya ya. So kita cuba kurangkan makanan-makanan berikut. Sebab makanan berikut ni boleh mengurangkan simpanan kalsium badan kita. Okay, contoh
makanan masin. Makanan masin kenapa? Makanan masin seperti diet yang tinggi sodium ni, misal keripik macam tu. Sebab sodium boleh meningkatkan pengumuh kalsium dikeluarkan melalui air kencing. So that's why kehilangan kalsium bertambah. Minuman soda pula. Sebab asid fosforik ni, setengah kajian menunjukkan asid fosforik dari minuman soda ada apa kata, mengurangkan atau mengurangkan penyerapan kalsium. Okay? Ada efek, ada interfere. Dia ada interfere dengan calcium absorption. That's why dia boleh juga contribute untuk kalsium serap dengan bagus. Okay. And then kafein pula. Bagi peminum yang suka minum kafein ya. Kalau sangat tinggi intake, high caffeine intake lah. Okay. So makanan kena moderation. So you kena kafein seperti dalam kopi, okay, kopi, tea, okay, setengah minuman energy drink tu dia boleh meningkatkan kalsium excretion, pengumpulan kalsium. Kalsium kita kumpulkan melalui air kencing lebih tinggi. So that's why untuk jangka masa yang panjang tu kalsium level tu akan berkurangan. Okay, dan alkohol juga ya. So bagi untuk yang alkohol dan merokok tu juga mengakibatkan kalsium berkurangan dalam badan kita. So kena ingat ya. So kita cuba kalau ada minuman, suka yang minum soda, yang masih makan makanan masin, merokok sebenarnya kita kurangkan. Kita cuba amalkan gaya hidup yang lebih sihat ya. Okay. So tips untuk tulang yang kuat. Of course, kita kena ambil suplemen kita, number one. Okay. Pastikan anda ambil suplemen kalsium yang bagus, yang dapat membantu dalam penyerapan kalsium ke dalam tulang kita. Bersenam. Kita bersenam juga dapat meningkatkan kepadatan tulang kita dan juga kekuatan tulang kita. Okay, diet seimbang tinggi kalsium. Berapa? Ini sangat penting juga, tetapi disebabkan kesibukan seharian anda, okay, anda boleh opt for calcium supplement lah. Seperti saya juga. Saya ambil calcium supplement, mesti kena ambil ya. Okay, dan juga pastikan anda sentiasa minum air yang mencukupi ya. Sebab air yang mencukupi itu membantu menyokong fungsi tulang kita. Okay. So di sini diet yang seimbang, tinggi kalsium. Misal tinggi kalsium tadi kan, I dah sebut produk tenusu, sayuran hijau, tofu, badam, almonds. Okay. So ada yang ingat, ada yang tanya, bersenam tu contoh senam apa? Simple, senamnya simple, berjalan, jogging, menari dan sebagainya. Senaman yang anda suka 30 kali, 30 kali pula tu, 30 minit. Okey, 30 minit 3 kali seminggu sudah cukup. Okey, ingat ya, 30 minit 3 kali seminggu sudah mencukupi. Okey. So di sini saya ingin umumkan satu berita yang baik. Okay, so kita punya kalsium akan launch pada 1 hari bulan 12 ini. Okay, 1 Disember. So kita akan mula dijual di product center, cawangan produk kita dan juga di Forever F2U bermula 10 pagi. Okay, 10 pagi ya kita start jual. So pastikan anda ya mendapat stok kalsium anda sebab sudah dekat Malaysia. Okay, so pastikan anda mendapat apa kata tulang, okay? Kesihatan tulang anda, okay? Menjaga kesihatan tulang sebab I perasan ya, ramai tak berapa sebut pasal kesihatan tulang. Sebenarnya kesihatan tulang kita tu sangat penting. So mungkin kita pandang ringan, okay, akan kesihatan tulang kita, okay. So sampai sekian saja sharing saya hari ini.